Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi, apa khabar semua? Saya harap saudara dan saudari sihat walafiat. Pada 27 Mac yang lalu, saya telah mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin yang bernilai 250 bilion ringgit. Saya tahu sejak beberapa hari yang lalu, Makcik Kiah, Pak Mail, Mr. Lee, Encik Mutu, Encik Johnny dan ramai lagi sibuk buat semakan kelayakan penerima bantuan prihatin nasional di laman sesawang LHDN. Bagi yang layak, bayaran dibuat mulai hari ini. Bagi mereka yang layak untuk terima bantuan tetapi nama tiada di dalam rekod LHDN, anda bolehlah buat permohonan baru. Caranya mudah saja. Boleh guna handphone masing-masing untuk buat permohonan secara online di laman sesawang LHDN. Isi maklumat yang diminta dengan jujur, tekan butang hantar dan tunggu bayaran dimasukkan
kita dikabarkan dengan seorang ulama kita yang telah pergi meninggalkan kita. Oleh itu marilah sama-sama untuk kita sedekahkan Al-Fatihah dulu kepada arwah Ismail Kamus, Tuan Guru Ismail Kamus dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Okay, alhamdulillah, mudah-mudahan arwah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang soleh insya-Allah. Dan ilmunya sentiasa mengalir dalam diri kita insya-Allah. Okey, alhamdulillah pada petang ini kita cuba bawakan tajuk yang sangat related dengan kehidupan kita. Apabila kita sebut Ramadan, juadah. Juadah sahur, juadah berbuka. Tapi dalam juadah itu perlu kita hati-hati kerana kesihatan kita sangat penting untuk dijaga, untuk hidup kita lebih baik dan ibadah kita lebih baik. InsyaAllah pada petang ini kita cuba bawa topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu gout dan Ramadan. Bagaimana nak kenali simptom dan tanda-tandanya. InsyaAllah pada petang ini kita akan cuba bersama dengan pakar rheumatologi iaitu Datuk Dr. Muhammad Syahdan bin Syahid. InsyaAllah kita cuba dapatkan di talian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah puasa masuk berapa hari dah? Ni dia masuk 15 lah Ustaz. Malam tadi dah. 15. Aku risaunya takut telajak je. Telajak raya awal. Jadi alhamdulillah lah. InsyaAllah hari ni doktor special. Doktor diundang khas untuk bicara tentang gout dan Ramadan. Gout satu sudut, Ramadan satu sudut. InsyaAllah pada petang ini mudah-mudahan bagi manfaat yang besar kepada para penonton, bersama-sama untuk kita mendengar pengisian yang special daripada Datuk Doktor untuk tajuk petang ini. Dengan itu saya mempersilakan Datuk Doktor untuk memberi perkongsian pada tajuk gout dan Ramadan. InsyaAllah majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pendengar dan pemerhati penonton televisyen Facebook daripada Kampung Baru Al-Islam. Hari ini kita adalah masuk Ramadan yang ke-15, hari di mana juga kita kehilangan seorang lagi murabi, juga kawan rapat saya iaitu Datuk Ustaz Haji Ismail Kamus, yang telah sama saya kenali berbelas tahun, berpuluh tahun in fact. Pada petang ini kita akan berbincang tentang soal gout di bulan Ramadan ya. Kalau sebelum ada MCO dulu, setiap petang depan hospital kita ni dekat Jalan Raja Alang ada bazar Ramadan. Masya Allah, macam-macam makanan ada. Tapi bila kita berjalan situ, kita yang concern dengan kesihatan akan takut, oh ini makanan ni boleh makan tapi jaga-jaga dapat gout. Kenapa kita bincang benda ni dalam bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berpesta dengan makanan-makanan yang bermacam-macam. Sama ada jenis karbohidratnya yang membahayakan pada pesakit-pesakit yang ada kencing manis, dan yang makan bakaran-bakaran protein ya, ikan, ayam, daging dan sebagainya, itu menambahkan keberangkalian untuk dapat serangan gout. Daripada pengalaman yang telah kita alami beberapa tahun, biasa dalam bulan Ramadan, bilangan pesakit acute gout ataupun serangan gout yang mengejut, yang datang secara tiba-tiba, akan menjadi lebih kerap kerana disebabkan beberapa faktor selain daripada faktor makan. Pertama ialah faktor kurang minum. Dalam bulan Ramadan, kalau kita di Malaysia ni cuaca yang panas, kita akan menjadi dehydrated. Walaupun kita tidak ada gout, kadang-kadang disebabkan kurangnya minum air, paras uric acid kita akan naik.
Jadi kalau belum pernah dapat gout, kalau kali pertama tengah malam kita lepas sembahyang tarawih sedap tidur, tiba-tiba pukul 1, pukul 2 pagi kita dikejutkan oleh ibu jari kita berdenyut-denyut seolah-olah baru lepas kena gigit serangga ataupun binatang yang berbisa. Dan dalam masa setengah jam kemudian ibu jari kita akan jadi bengkak, merah dan amat sakit, sangat sakit. Itu adalah gout. Kita tidak perlu lagi nak jumpa doktor, memanglah itu 99.9% serangan yang sebegitu adalah serangan gout. Iaitu sakit yang datang, sakit sendi yang datang secara tiba-tiba, sama ada kita nampak ataupun kenal faktor penyebab ataupun kita tidak kenal. Tetapi dalam bulan Ramadan, faktor yang dapat dikenal pasti adalah kekurangan air. Sebab kita tidak minum pada siang hari, jadi kita jadi dehydrate, kekurangan air, jadi paras uric acid secara tidak langsung akan jadi naik, dan bila dia naik, paras jadi tinggi. Perbezaan paras uric acid di dalam darah dan dalam tisu akan menyebabkan yang tinggi akan pergi ke tempat yang rendah di dalam tisu. Di situ akan trigger serangan gout. Yang kedua adalah sebab faktor makan tadi. Kalau kita memang sudah terkenal ada gout, kita kena pastikan bahawa benda yang kita makan itu tidak mencetuskan serangan. Dia kena ada dua konsep sini. Ada orang yang dia punya gout bukan disebab makan sesuatu yang mengandungi paras uric acidnya rendah, tapi dia boleh dapat gout. Itu adalah orang yang sensitif. Tetapi ada masanya orang tu makan makanan yang banyak mengandungi paras uric acid, tetapi bila dia makan banyak tidak dapat serangan. Tetapi setengah orang pula bila makan banyak baru dapat serangan. I.e. misalnya seorang itu bila makan sate ataupun makan ayam panggang yang banyak ataupun makan daging panggang yang banyak baru dia dapat serangan. Itu memang orang yang goutnya disebabkan oleh makanan yang banyak paras uric acid. Yang ketiga ni adalah faktor pesakit-pesakit yang ada penyakit kronik, penyakit kronik juga boleh dapat gout pada bulan Ramadan ini disebabkan oleh perbezaan cara pemakanan ubat dan sebagainya. Kalau kita tengok pengalaman bekerja selama 30 tahun lebih, kita dapati bahawa dalam senarai pesakit-pesakit gout di klinik, kita dapati kami mohon daripada pihak pengajar mohon maaf di atas talian yang terputus. InsyaAllah sekejap lagi kita cuba dapatkan kembali Datuk Doktor untuk mengisi kembali slot yang ada ini, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Sebelum kita menunggu
Datuk Doktor untuk mengupas berkenaan dengan isu gout dalam kalangan masyarakat, terutamanya di bulan Ramadan ini. Pentingnya untuk kita melihat bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah untuk kita menjaga kesihatan dan amal kita sebenarnya. Bukan bermaksud bulan Ramadan ini sebagai satu medan untuk kita menjamu selera sehingga kan menyebabkan gejala-gejala gout ini berlaku dalam diri seseorang itu. InsyaAllah sekejap lagi kita akan dapat link daripada, kita akan cuba dapatkan kembali Datuk Doktor untuk meneruskan pengisian berkenaan dengan gout dan Ramadan. Sekali lagi penganjur memohon maaf di atas masalah teknikal ini. Okey, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah. Di mana saya terputus, Ustaz? Macam mana? Di mana saya terputus tadi? Tak apa, Doktor start daripada mana pun, insyaAllah. Ramai yang nak tahu ni. Mungkin Doktor pergi ke negara lain sikit, terputus. Kena ambil link baru, file lain kot. Okey, tak apa, Doktor. Teruskan. Sekali lagi penganjur, di tingkat penganjur mohon maaf. Dan sekali lagi Datuk Doktor cuba untuk datang kembali untuk mengisi tentang gout, untuk menjaga diri kita untuk sihat, dan mudah-mudahan Ramadan kita sihat. Dan oleh itu saya serahkan kembali kepada Datuk Doktor untuk memberi pengisian pada petang ini. Alhamdulillah, line kita ada masalah sebentar tadi, jadi kita turun balik ke bumi. Tak tahu di mana saya berhenti, yang lainnya putus tadi. Saya telah membincangkan tadi sebenarnya tentang pesakit-pesakit gout. Daripada pengalaman kita dapati bahawa pesakit-pesakit gout ramai di klinik saya ataupun di mana-mana hospital kerajaan ataupun swasta, majoritinya adalah pesakit lelaki. Jangan kata orang perempuan tak ada. Sebenarnya orang perempuan ada juga gout. Ada juga perempuan yang ada gout seawal umur belasan tahun, tetapi dibandingkan dengan lelaki, pesakit gout lelaki memang lebih ramai, sehingga tahap orang perempuan mula menopause, nak menopause. Pada masa itu bila hormon dalam badan perempuan sudah mula berkurang, bilangan yang akan dapat gout akan bertambah. Selepas 60, bilangan orang perempuan yang dapat gout akan lebih kurang sama dengan lelaki. Faktor-faktor penyebab gout kita kena tahu. Dalam bulan Ramadan, saya ada menyebut tadi bahawa bulan Ramadan adalah bulan pesta makan, orang kata. Bulan yang ditunggu-tunggu bukan saja oleh orang-orang Islam, tetapi bangsa-bangsa lain di Malaysia juga menantikan kedatangan bulan Ramadan untuk mereka datang bersama-sama merayakan Ramadan bersama-sama kita untuk menjamu selera. Kita orang Islam sepatutnya tidak menjamu selera, tetapi kita berhati-hati bila menjamu selera. Berhati-hati maknanya memakan
seala kadarnya dan jangan makan yang berlebih-lebihan. Mereka-mereka yang ada diabetik harus jaga kawal pemakanan karbohidratnya, sementara pesakit-pesakit yang ada penyakit darah tinggi, jantung, gout, mereka kena tentukan bahawa benda yang dimakan tidak menyebabkan mudarat. Pada bulan Ramadan, kenapa bilangan bilangan pesakit gout akut lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain? Saya dah ceritakan tadi, iaitu bulan di mana kita tidak minum pada siang hari. Kita memerlukan antara 1.6, 1.8 ke 2.5 liter satu hari untuk kita minum. Tapi kadang-kadang pada bulan puasa, kita hanya minum waktu berbuka secawan 2, lepas tu kita akan tarawih. Bila lepas tarawih, saya sembahyang maghrib, tarawih, lepas tarawih kita jarang minum air banyak, lepas tu tidur, sahur, kita kadang-kadang minum segelas je, tadi tak cukup. Apabila kita rutin tidak menjaga pemakanan dan minuman kita, pada pertengahan Ramadan kita akan dapati bilangan orang sakit gout akan makin banyak. Ya, ada setengahnya dah tak bangun bersahur untuk minum. Jadi paras uric acid dari masa ke semasa, walaupun dia tidak makan benda yang banyak uric acid, dia akan boleh dapat serangan gout. Yang kedua, dalam bulan Ramadan juga setengah pesakit kerana perubahan cara kita bersarapan pagi dan bersahur, ada juga yang tertinggal makan ubat-ubat yang mencegah serangan gout. Jadi ini juga menyebabkan keberangkaian mereka akan dapat serangan gout. Yang ketiga, faktor pemakanan tadi, iaitu siang dah berpuasa, bila berbuka makanan sangat-sangat sedap, nafsu yang dibendung pada siang hari tidak dapat dibendung lagi waktu berbuka. Jadi walaupun halal, kita makan jadi terlalu banyak, jadi merosakkan. Jadi kita tidak galakkan sedemikian. Makanlah berpada-pada lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang isyak dan tarawih, bolehlah makan sekali lagi. Jangan makan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu kenyang, boleh menyebabkan kita tak dapat sembahyang tarawih. Itu sedikit sebanyak tentang latar belakang gout. Sekarang kita nak tahu tentang rawatan-rawatan pesakit gout, ya. Apabila kita diserang oleh gout, ya, contohnya selepas sembahyang tarawih, kita makan, kita ada moreh, ya, makan katakanlah sate 6 cucuk ke 10 cucuk. Nak pergi tidur, kita sihat walafiat, alhamdulillah. Tetapi pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, tiba-tiba kita terasa ibu jari kita macam kena gigit. Sangat sakit, sangat nyeri. Tiba-tiba kita pegang, ibu jari kita panas dan berdenyut-denyut. Itu adalah serangan gout. Kalau keadaan masa tu, tengah pukul 3 pagi, apa yang kita perlu buat? Kalau sangat sakit dan tak tahan, paling tidak kat tiap-tiap rumah mesti ada Panadol. So ambil Panadol untuk mengurangkan kesakitan. Sekiranya fikir boleh dapat doktor-doktor yang berdekatan untuk memberi suntikan, kita boleh berlari ke klinik tersebut untuk mendapatkan suntikan. Biasanya doktor akan memberikan suntikan Voltaren. Suntikan Voltaren ini adalah non-steroidal anti-inflammatory drug. Harus diingat, keberkesanan ubat ini antara satu individu dengan satu individu sangat berbeza, dan kesan sampingan antara satu individu dengan satu individu adalah berbeza. Untuk mereka yang muda, Voltaren memang sangat baik. Ubatnya bertindak pantas, cepat, dan tidak memberikan masalah. Tetapi untuk mereka yang pernah ada gastrik, Voltaren sangat berbahaya, boleh menyebabkan dia punya gastrik relapse, datang balik. Untuk mereka yang telah berumur 60-an ke atas, kena ingat bahawa fungsi buah pinggang kita tidak bagus. Fungsi buah pinggang kita sudah menurun sedikit. Dengan pengambilan Voltaren,
dia akan menyebabkan fungsi buah pinggang kita akan tambah merosot. Jadi kena ingat pengambilan ubat non-steroidal ini tidak boleh diambil selalu. Voltaren juga biasanya akan diberi oleh doktor kepada pesakit-pesakit untuk dimakan selama beberapa hari. Kena berhati-hati, makan ubat ni mesti makan dengan perut yang diisikan dengan makanan yang lain. Tetapi kalau orang tu sudah ada gastrik, dia kena makan ubat proton pump inhibitor ataupun H2 antagonist, semuanya untuk mengurangkan keberangkaian datangnya gastric ulcer. Terutamanya dalam Ramadan ini, kalau kita dapat gastrik, ruginya kita kalau kita tidak berpuasa. Bagi mereka yang ada kencing manis, bila dapat gout, kadang-kadang pengambilan ubat Voltaren ataupun diclofenac ini boleh menambah cepatkan fungsi buah pinggangnya menjadi lebih teruk. Jadi kena berhati-hati untuk mereka yang ada kencing manis. Tolonglah jaga pemakanan, tolonglah jaga airnya supaya kita tidak dapat serangan gout. Ya, sekali dalam sebulan pun kita kalau boleh jangan, sebab ini dia akan yang paling kita takuti adalah di kalangan pesakit gout adalah dialisis. Bila buah pinggang dah teruk, EGFR ataupun expected glomerular filtration rate kurang daripada 15 minit per minit, maknanya fungsi buah pinggang sangat teruk. Tahap 5 kita kena dialisis. Apakah anda sanggup menghabiskan sisa-sisa hidup untuk datang ke hospital 3 minggu sekali, duduk di bangku dialisis selama 4 hingga ke 5 jam ataupun 6 jam? Jadi kena fikirkan masa depan tu. Itu adalah secara umum, ya, sakit sendi, macam mana rawatannya. Tetapi kalau pesakit yang sudah teruk dapat gout, anda akan tengok sikunya kadang-kadang benjol, kadang-kadang di telinganya ada yang benda yang putih-putih dipanggil tophi, kadang-kadang jarinya juga berbenjol-benjol, tidak cantik. Itu adalah deposit ataupun penumpukan garam uric acid di kawasan sendi. Sifat uric acid, dia akan suka kepada sendi yang pernah cedera. Di mana yang selalu cedera adalah ibu jari. 90% sakit gout selalunya diserang pada ibu jari. Tempat yang lain boleh kena pada sendi lutut, boleh pada sendi siku, ibu tangan, dan jangan terperanjat kalau gout juga pernah menyerang tulang belakang. Boleh uric acid itu ditumpukkan di dalam mata, sklera, kerana sebahagian sklera adalah mengandungi hyaluronic acid. Di mana terdapat hyaluronic acid, uric acid boleh deposit. So di mana hyaluronic boleh terdapat? Di telinga, di hidung, di tenggorok sini, ya, diinjap saluran jantung, dan di antara sendi-sendi. Dan saya pernah jumpa pesakit yang tak boleh makan kerana serangan gout di tenggorok. Jadi jangan fikir gout adalah satu penyakit yang biasa, tak ada masalah. Bagi saya pesakit gout, yang masalahnya bukannya serangan gout tu yang masalah, tetapi pada jangka panjang pesakit gout kalau tidak dirawat dengan sempurna, dia akan berakhir dengan dialisis. Ini yang paling saya ketengahkan, saya tegaskan bahawa untuk mereka yang dapat sakit gout, kita tak ada masalah. Engkau dapat gout setiap bulan pun, awak yang sakit, awak yang merana. Tetapi pada jangka panjang, kita takut yang merana nanti bukan dirinya saja, tetapi orang-orang di sekelilingnya, anak isterinya mengalami masalah sosial di mana terpaksa menghantarnya ke hospital untuk dialisis, kerapan dapat batu dalam buah pinggang dan sebagainya. Itu adalah secara umum
Sekarang kita sampai pada satu bahagian di mana kita kalau dah selalu kerap, macam mana nak mencegah? Ya? Kita kena cegah bagaimana supaya gout itu jangan menyerang kita. Pesakit-pesakit yang dapat gout lebih 3 kali dalam 1 tahun, yang paras uric acidnya melebihi daripada 400 milimol, ya, mereka perlu memakan ubat untuk mengurangkan paras uric acid. Nombor 1 ialah ubat allopurinol ataupun Zyloric. Allopurinol nama chemical ni, Zyloric nama panggilannya. Ya, ubat ini berfungsi untuk mengurangkan paras uric acid di dalam badan supaya uric acid ini tidak nombor 1 tidak ditumpukkan, tidak dimendapkan, tidak menjadi batu dalam buah pinggang. Setakat jadi batu dalam buah pinggang tidak apa, dia boleh kadang-kadang boleh keluar. Tetapi kalau uric acid ini duduk dalam daging buah pinggang, sebab dalam buah pinggang tu ada bahagian dipanggil cortex dan pelvis. Kalau dia duduk dalam bahagian cortex, bahagian dalam yang lebih merah itu, istilahnya akan menyebabkan buah pinggang jadi kecut dan struktur-struktur glomerulus di dalam buah pinggang akan jadi rosak. Yang ini akan menyebabkan masalah renal failure ataupun kegagalan fungsi ginjal. Tetapi kalau dia duduk dalam pelvis, dia jadi batu, kita berasa sakit, kita boleh jumpa doktor. Yang duduk dalam korteks kita tak rasa. Tahu-tahu bila umur 50 tahun, pressure buah pinggang dah rosak, nak kena dialisis. Kan macam bom atom jatuh atas kepala kita. Jadi kita tak mahu benda tu terjadi. Yang kedua, selain daripada kita kontrol makanan yang mengandung banyak uric acid, kita kena mengambil satu ubat yang dinamakan colchicine. Colchicine ini ataupun goutnil ni ataupun goutnol ni berfungsi untuk mencegah serangan. Jadi kalau kita dapat 2 atau 3 serangan gout setahun, kita harus memakan ubat ini supaya kita jangan dapat serangan gout setiap bulan. Banyak orang yang akan tanya, doktor, bukankah makan ubat berterusan akan merosakkan buah pinggang? Tidak. Yang merosakkan buah pinggang bukan ubat allopurinol, bukan ubat colchicine. Yang merosakkan buah pinggang adalah ubat yang mengurangkan sakit kita. Ubat non-steroidal tadi. Sama ada Voltaren, Ponstan, Indocid, Acoxia, Celebrex, Neprosin, Simflex. Ini adalah ubat yang harus dijauhi dan jangan dimakan berterusan. InsyaAllah kalau colchicine dengan allopurinol, kalau diambil dia tidak merosakkan. Tapi walau macam mana pun mereka harus dipantau oleh doktor yang berpengalaman, doktor yang memang bidangnya iaitu pakar rheumatologi. Kerana rheumatologis adalah pakar yang menjaga sakit sendi, terutamanya gout. Saya sekarang boleh membukakan ruangan ini untuk soal jawab, Ustaz. Okey, alhamdulillah Doktor di atas perkongsian sebentar tadi berkenaan dengan gout. Dan isu ini sebenarnya sangat related dalam kehidupan kita. Cuma doktor, saya agak tertarik dengan apa yang doktor sebut tadi berkenaan dengan gout. Cuma kadang-kadang orang keliru perbezaan antara gout dengan arthritis. Apa pandangan doktor dalam isu ini? Bagus soalan tu Ustaz. Itu asasnya tu. Okey. Kalau orang tanya arthritis dengan gout, sama. Dua-duanya sebenarnya betul. Arthritis adalah kumpulan penyakit-penyakit sendi dan gout adalah sebahagian daripada sakit sendi. Di bawah arthritis ini adalah radang sendi ya. Di bawah dalam radang sendi ini tadi ada penyakit namanya rheumatoid arthritis, iaitu penyakit autoimun. Nombor 2 penyakit SLE. Nombor 3 penyakit osteoarthritis, penyakit yang biasa kita jumpa di kalangan mereka-mereka yang dah
berumur 40 tahun ke atas, ya. Yang keempat, ada penyakit artritis lain, misalnya ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, inflammatory bowel disease, TB arthritis, dan juga arthritis yang disebabkan oleh viral, ya. Itu sebabnya kalau demam denggi pun kita boleh dapat arthritis. Selepas dapat demam COVID pun setengah orang boleh dapat arthritis juga, ataupun semasa dapat COVID pun orang boleh dapat arthritis. Tetapi gout adalah adalah sakit yang sendi yang berkait dengan paras uric acid di dalam badan. Kalau uric acid di dalam badan tinggi, uric acid yang ada dalam darah itu akan pergi ke sendi dan dia menyebabkan radang kat sendi itu. Uric acid yang pada sendi yang keluar tadi akan mencetuskan proses radang, dan bila ada radang di situ, sendi jadi bengkak, dan bila proses ini tidak dikawal, sendi tadi boleh rosak dan cacat. Okey. Apa yang doktor cerita ni sebenarnya seriau untuk diri saya, sebab tadi doktor ada sebut dalam perkongsian doktor iaitu keberangkalian untuk orang dapat gout ini jantinanya adalah lelaki ada. Jadi agak gedebar sikit. Jadi betul ke lelaki sekat ini? Pada pengamatan kita, memang kalau kita ambil sensus pesakit gout di klinik, majoritinya adalah orang lelaki. Kenapa orang perempuan tidak ada? Sebenarnya itu pengamatan kita. Selepas 50 tahun, orang perempuan dapat gout, dia bilangannya akan lebih kerap sama dengan orang lelaki. Kerana hormon yang ada pada orang perempuan, dia memprotect, melindungi orang perempuan daripada dapat gout lebih awal. Gout boleh terjadi pada seawal belasan tahun. Pesakit gout saya yang paling muda berumur 12 tahun. Allahu Akbar. Dan yang paling tua adalah 100 tahun. Jadi gout untuk orang lelaki seterusnya akan sama sampai ke akhir hayat. Orang perempuan sebelum medium menopause kurang, tapi selepas menopause keberangkalian dapat gout makin lebih kerap, makin lebih banyak. Tinggal lagi orang perempuan jarang didiagnose. Saya melihat isu yang seperti doktor sebut, umur 12 yang paling muda setakat ini yang doktor sebut tadi. Ada tak cara untuk dia kembali normal dalam nak sembuh lah, proses sembuh bagaimana? Daripada pengalaman kita, pesakit-pesakit yang ada uric acid tinggi pada seawal belasan tahun ini, ada yang disebabkan oleh faktor kekeluargaan. Bukan pada immediate-nya, misalnya pada bapaknya, tapi pada datuknya. Misalnya saya yang ada gout, ada yang datang tu uric acidnya tinggi, tapi dia tidak akut. Ini adalah kepada mereka-mereka yang asymptomatic, yang tiada simptom tapi pada uric acidnya tinggi, perlu dimonitor kerana mereka inilah yang. Okey. Sekali lagi saya mohon maaf disebabkan masalah internet. InsyaAllah ada beberapa soalan. Jika sesiapa yang ada soalan untuk diajukan kepada Datuk Doktor, InsyaAllah kita cuba tengok dan kita cuba jawab sebaik mungkin. Okey, Doktor. Ya, masih dalam talian Doktor. Okey. Masih dalam talian. Masih dalam talian. Sebab biasa dah talian untuk puasa, dia agak ni letih sikit mungkin.
Dia berpuasa juga Ustaz. Itulah. Yang tadi kita bincangkan pasal lelaki muda tadi. Kanak-kanak ya, besar sebab umurnya belasan tahun. Kanak-kanak yang muda ini biasanya dia tidak ada serangan gout yang akut, tetapi kita dapati uric acidnya kalau tidak dipantau dia akan lebih tinggi dan dia boleh merosakkan buah pinggang. Pesakit ada 2 orang pesakit saya ya, yang umur 16 tahun, 18 tahun, buah pinggangnya memang not salvageable. Kerana uric acid di dalam buah pinggang terlalu banyak dan menjadi batu. Jadi batu ni terpaksa dikeluarkan untuk supaya dapat koreksi dia punya fungsi buah pinggang. Selepas dia menjalani pembedahan, alhamdulillah batu dikeluarkan dengan pengaturan ubat dan sebagainya, pesakit tidak perlu menjalani dialisis. Alhamdulillah. Betul. Satu lagi soalan saya sebenarnya, saya orang muda. Jadi soalan saya ni lebih kepada orang muda lah. Dalam konteks kita sekarang ni, kita terlihat negara kita antara negara yang agak ramai obesiti. Dalam konteks gout ni, adakah obesiti di penyebab utama ataupun sebaliknya? Obesiti sebagai penyebab utama gout tidak. Orang yang obesiti ini berisiko untuk dapat gout tu memang ada kerana dia berkait Ustaz. Obesiti, orang yang obes boleh dapat kecederaan pada sendi. Bila ada kecederaan pada sendi dan di situ uric acid tinggi, dia boleh dapat gout. Okey, maksudnya orang obesiti. Selain daripada obes tadi, orang yang berisiko tinggi dapat gout ini adalah mereka-mereka yang ada darah tinggi dan memakan ubat darah tinggi, setengah-setengah ubat darah tinggi yang menyebabkan dia kencing banyak, diuresis, akan men-trigger, boleh mencetuskan gout. Ya, misalnya ubat Lasix, furosemide, ubat-ubat Natrelix, indapamide boleh menyebabkan dia orang kencing banyak dan menyebabkan uric acid naik. Selain daripada itu, ubat-ubat chlorothiazide selalunya doktor-doktor akan bagi untuk mengurangkan tekanan darah. Selalunya bila saya memulakan ubat chlorothiazide ini, saya akan beritahu pada pesakit ada 2 kemungkinan yang boleh terjadi pada diri pesakit. Satu, tekanan darahnya akan turun, alhamdulillah. Tetapi jangan terkejut kalau dalam sebulan 2 nanti akan dapati uric acid tinggi, boleh dapat gout. 2, dia boleh juga berkeberlangkaian, boleh dapati gulanya akan naik. Kerana ubat chlorothiazide ini adalah dipatogenik, juga dia menyebabkan metabolisme karbohidratnya terganggu dan gulanya jadi naik. Okey, alhamdulillah. Maksudnya jika kawan-kawan saya yang ada obesiti tu bukan penyebab lah. Maksudnya boleh jaga lagi kesihatan dan mudah-mudahan selamatlah daripada gout ni, sebab kita risau benda-benda macam ni. Okey doktor, kita lihat di ruangan komen, banyak juga antara komen-komen yang diajukan, mungkin excited mungkin, sebab semua majoriti kita di bulan Ramadan pada tahun ini ramai nak jaga kesihatan. Semua bagi mereka hidup sihat di bulan Ramadan pada tahun ini adalah keutamaan. Alhamdulillah, makan puanlah kadar dan sebagainya kan. Okey doktor, kita teruskan kepada saudari Najihah Al-Fatih. Dia ada bertanya kepada doktor lah. Dia tak tanya pada saya tolong baca saja. Ada tanda-tanda lain? Pertama sekali dia tanya, ada tanda-tanda lain atau cara ke nak cek kewujudan batu pada bahagian daging buah pinggang? Memandangkan doktor bagi tahu tadi, kita tak akan rasa sakit. Okey. Betul. Batu yang duduk dalam buah pinggang yang tidak rasa sakit ni, doktor selalunya akan kesan dengan melakukan pemeriksaan pada air kencing. Kalau dia tengok air kencingnya kotor, ada darah, doktor akan suspek, kata pakcik kita akan buat pemeriksaan ultrasound.
yang tidak melakukan apa-apa, ataupun kalau dia punya buah pinggangnya dah teruk, batunya, uric acidnya dah banyak, dengan X-ray biasa pun kita boleh nampak. Tapi sekarang ni kebanyakan hospital akan melakukan pemeriksaan ultrasound. Harap itu dapat menjawab soalan Najihah. Okey, maksudnya seseorang yang ada rasa suspend rasa-rasa simptom tu wujud, maka terus dapatkan rawatan ataupun konsult daripada doktor. Jumpa doktor utama. Akan ambil darah, ambil air kencing dan buat ultrasound. Okey. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjawab soalan yang pertama, Datuk Ota. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Yang ni agak spesifik sikit mungkin, daripada Hafizah Suhaimi. Berkenaan dengan, dia ada dua soalan. Pertama sekali, sebaiknya berapa liter air untuk kita minum sepanjang malam bermula iftar sehingga sahur untuk elakkan terkena gout? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, jika sakit di bahagian tumit dan tapak kaki berdenyut-denyut, menyucuk-nyucuk, adakah itu simptom gout? Okey. Dalam keadaan biasa, pada hari-hari tidak berpuasa, bukan Ramadan, kita diperlukan minum antara 1.8 hingga 2.5 liter sehari. Ya. Kalau memang kita kerja di dalam office, tidak keluar, kita perlu minum sekurang-kurangnya 1.5 liter juga. Ya, kalau satu gelas air itulah 300. Kalau di waktu berbuka kita dah minum satu gelas, lepas kita makan nasi kita minum satu gelas lagi, dah 600. Lepas tu kita sembahyang Isyak dan Tarawih, lepas tu kita minum lagi 2 gelas, dan kita berbuka dan kita bersahur, kita minum lagi 2 gelas. Jadi 600 kali 3 sudah cukup 1.8 liter. Ya. Itu jumlah banyaknya air yang kita perlu minum. Sakit tumit yang biasanya terjadi pada waktu pagi apabila kita bangun, kita bila bangun pagi letakkan tumit kita ke lantai, berjalan setapak 2 ataupun kadang-kadang letak je tumit kat lantai, sakit. Itu adalah bukan gout, itu adalah calcaneal spur. Itu kalau kita buat X-ray kita akan nampak hujung macam tanduk pada tumit kita. Sebelum benda itu terjadi, dia akan rasa sakit juga. Itu dipanggil plantar fasciitis. Tapi bila dah teruk, dibiarkan lama, tempat tu akan jadi tanduk kecil, dipanggil spur, calcaneal spur. Rawatannya suntikan. Okey. Okey, Datuk Ota, saya tertarik lagi dengan statement daripada awal tadi menyebut lelaki, dan soalan daripada Hafizal ni berkenaan dengan sakit tumit ketika sakit tumit lah. Dan sebenarnya kena pada lelaki. Kan sekarang ni lelaki dah jadi imam tarawih. Itu yang menyebabkan mungkin kaki sakit kot, baca surah panjang-panjang. Satu rakaat satu juzuk, masuk 2 rakaat 2 juzuk. Mungkin sakit tumit. Adakah itu gout? Bukan kan? Tak. Kalau sakit tumit yang akut gout ni, sebenarnya kita tak boleh berdiri lama satu rakaat, Ustaz. Berdiri sekejap je boleh. Sangat sakit, sangat nyeri kata orang. Ya. Kalau terkena pada ibu jari ataupun sendi mana, kita pegang pun dah dia sakit. Kalau zaman dahulu masa orang-orang duduk rumah lantai papan, kalau bapaknya kena gout, kita jalan di lantai tu, dia pun dah marah kerana sangat amat sakit. Kena kain selimut pun sikit, tak? Itu nak menunjukkan betapa seteruknya sakit gout ni kalau tengah sakit. Okey. Maksudnya siapa yang sakit tumit ketika solat tarawih itu mungkin ada 2 keadaan. Pertama sakit betul, yang kedua nak skip solat tarawih. Okey. Jadi kita anjurkan untuk duduklah. Duduklah. Solat tarawih duduk. Betul? Datuk. Dia mencari sebab supaya jangan jadi imam. Betul. Lebih-lebih lagi Datuk rumah mentua. Kita sekarang ni semua takut nak balik rumah mentua, sebabnya takut mentua suruh jadi imam.
Kan? Allahu Itu Akbar. biasa dibaca 3 kul je kan. Okey. Okey, itu gurauan saja. Okey. Kita teruskan lagi soalan yang ada di sini. Masih ada bertanya berkenaan dengan daripada Kisah Suhaimi lagi. Dia bertanya, mengapa lelaki lebih berisiko tinggi mendapat serangan gout berbanding wanita? Telah saya katakan tadi, hormon wanita, estrogen, progesteron itu adalah salah satu yang dikatakan melindungi perempuan dapat serangan gout. Tetapi bila perempuan sudah menopause, estrogen, progesteron sudah mulai menurun dan mereka akan dapat gout semacam orang lelaki macam biasa je. Okey, maksudnya itu keistimewaan wanita lah yang ada dalam diri wanita. Istimewa. Dalam Al-Quran sendiri pun belum menopause, Ustaz. Belum menopause kan. Al-Quran sendiri pun ada sebut. Tak ada surah Al-Rijal tapi ada surah An-Nisa special. Jadi dalam bab ni pun ada juga keistimewaan kepada wanita. Alhamdulillah. Okey, doktor, kita teruskan lagi dalam soalan agak banyak juga soalan pada petang ini. Semua nasihat. Alhamdulillah. Di sini ada daripada Siti Aminah Samsudin. Dia bagi tahu, Assalamualaikum Doktor. Adakah penyakit gout ini adalah dari penyakit keturunan? Mungkin doktor dah menjawab tadi pun. Tapi tak apa. Tadi saya dah sebut secara tak langsung. Penyakit gout ini tidak semestinya berlaku secara keturunan. Tapi majoritinya ada sejarah keluarga. Majoritinya ada sejarah keluarga. Mungkin daripada keluarga tu cara dietnya yang sama tu menyebabkan dia orang berisiko tinggi untuk dapat gout. Jadi kena hatilah. Di sini saya nak beritahu. Ada satu kondisi arthritis lain di mana sejarah keluarga ni sangat kuat, di mana pesakit dapat sakit sendi dan juga sakit kulit. Dan bila diperiksa paras uric acidnya tinggi. Ini adalah situasi di mana banyak pesakit-pesakit yang ada psoriatic arthritis. Psoriasis pada kulitnya, bila pada sendinya dapat psoriatic arthritis, paras uric acidnya tinggi, banyak pesakit-pesakit ini akan didiagnosa oleh doktor-doktor biasa sebagai gout. Tetapi sebenarnya bukan gout, mereka adalah mengalami psoriatic arthritis dan rawatannya berbeza. Dia kena makan ubat methotrexate, yang gout kena makan ubat colchicine dengan allopurinol. Okey, doktor, kita teruskan lagi soalan daripada MZA YD. Dia tanya soalan, cuma dikemukakan oleh di sini soalannya. Tadi ada datuk doktor cakap ubat pesakit yang kekerapan kena serangan 3 kali setahun. Kalau yang selalu kena, contohnya setiap bulan, macam mana cara rawatannya? Tiba-tiba kena setiap bulan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bertabahlah. Sungguh Ustaz, kalau sakit tu kalau kita reda memang akan menghilangkan dosa, ya. Kalau kita reda. Tapi kalau kita tak reda, kita sengsara lah. Kalau serangan gout lebih daripada 3 kali setahun itu maknanya terlalu kerap. Apalagi yang sebulan sekali. Ini menunjukkan pengawalan pemakanan, pengawalan rawatan tidak sempurna. Jadi pada pesakit semacam ini, mereka kena berjumpa dengan pakar untuk mencegah buah pinggangnya daripada rosak. Kerana bila dia selalu dah sangat pergi mengambil suntikan atau mengambil ubat-ubatan non-steroidal untuk mengurangkan sakit, dia berisiko untuk dapat gastric ulcer, gastritis. Terutamanya kalau dalam bulan Ramadan ni, kalau makan ubat Voltaren ni, risikonya kita akan rasa panas kat ulu hati. Selepas makan ubat Voltaren, itu adalah gastrik. Yang kedua, kita takut paras uric acid yang tinggi akan menyebabkan mereka mengalami sakit buah pinggang kemudian. Okey. Jadi
ini maknanya pesakit ini memang perlu jumpa pakar. Okey, maksudnya kena sentiasa follow up dengan pakar lah dalam konteks yang contoh setiap bulan ni macam dia pun risau juga. Orang-orang yang macam ni kena pantau. Sebab kita sayangkan buah pinggangnya. Bukan kita sayang kat dia, kita sayang buah pinggang dia. Sebab kalau buah pinggangnya rosak, keluarganya ada masalah. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan diberi ketabahan lebih lagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kesabaran, dan cuba kita dapatkan rawatan yang terbaik insya-Allah mudah-mudahan. Okey doktor, kita teruskan lagi soalan pada petang ini, iaitu daripada Wan Hafiz, Wan Arsyad ada bertanya, adakah ubat gout tak perlu dimakan setiap hari ke bagi pesakit gout? Sekarang ni seorang tu pesakit gout tak makan ubat tiap hari, adakah benda tu okey ke tak okey? Perlu ke tak? Itu harakiri itu, kalau dah tahu sakit gout dia tak makan ubat, harakiri, suicidal. Sebenarnya obat gout no ataupun gout nil 0.6 mg ataupun 0.5 mg diberikan oleh doktor-doktor kepada pesakit bertujuan untuk mencegah serangan. 1, 2 untuk mencegah kekerapan, mengurangkan keberangkaian untuk dia mendapat serangan gout. Jadi daripada pengalaman bekerja selama 40 tahun dalam bidang rheumatologi ini, kebanyakan pesakit-pesakit yang dapat kerap serangan gout ini adalah mereka tidak istiqamah dengan perawatan, mereka tidak istiqamah dalam mengatur cara pemakanan, tidak istiqamah dalam mengatur rawatan pengambilan air. Bila tiga-tiga ni tak dikawal dengan sempurna, memang selalu akan terjadi. Dan yang penting adalah kalau orang itu sudah berumah tangga, pihak si isteri kena tahu apa yang dimasak, apa yang perlu dihidangkan untuk suami yang tersayang. Kerana faktor makanan itu akan mempengaruhi serangan gout pada suaminya. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab soalan yang dikemukakan oleh Wan Hafiz. Dan doktor, mungkin kita boleh melihat sakit gout ini, penyakit gout ini ada kaitan tak? Adakah penyakit penghidap tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, buah pinggang berkemungkinan mempunyai risiko tinggi untuk mendapat gout itu sendiri? Apa pandangan doktor dalam isu ini? Saya ada mention tadi bahawa pesakit-pesakit darah tinggi yang memakan ubat darah tinggi seperti diuretik, furosemide, clotazide, natrilik, ubat-ubat ni adalah menyebabkan pesakit kencing banyak. Bila dia kencing banyak, dia boleh dapat gout. Bukan sebab faktor pemakanan, tetapi sebabkan gangguan metabolisme air di dalam badan menyebabkan orang itu berisiko tinggi. Sama juga dengan orang yang ada sakit jantung. Orang sakit jantung yang makan ubat aspirin, ubat aspirin kalau makan sebiji 300 mg itu memang tujuannya, fungsinya adalah untuk menghalang darah beku. Selalunya kita kenali sebagai ubat cair darah. Bukan maksudnya mencairkan darah, tapi dia menghambat darah daripada melekat, dan ini mengenakan terjadinya pembekuan darah dalam saluran darah koroner. Tetapi dia juga boleh menyebabkan hyperuricemia. Sebab salicylic acid memang boleh menyebabkan gangguan metabolisme di dalam badan dan menyebabkan relative hyperuricemia, maknanya uric acidnya naik. Dan kalau dia makan ubat darah tinggi seperti clotazide ataupun Lasix, furosemide, sudah 2 faktor dimakan, maka keberangkaian dia dapat gout adalah tinggi. Kita memang ada dapat pesakit dapat serangan jantung, tak pernah ada gout, tiba-tiba dapat gout. Kenapa? Satu, sebab uric acid, sebab furosemide, yang dua sebab aspirin. Allah. Mengenai pesakit diabetes dapat gout, keberangkaiannya kurang, tetapi apabila diabetiknya sudah teruk, uric acid buah pinggangnya berfungsi dengan tidak bagus,
uric acidnya secara automatik akan jadi naik, urianya akan naik, creatininnya akan naik, dan dia berisiko dapat gout. Bukan sebabkan gout menyebabkan diabetik, tapi sebab diabetik yang tak baik, buah pinggangnya rosak dan uric acidnya akan naik. Allah. Dan ini akan menyebabkan menambah terukkan lagi buah pinggangnya yang dah tidak berfungsi. Allah, astagfirullahaladzim. Okey. Datuk Doktor, mungkin kita boleh tengok lagi soalan yang dikemukakan oleh Muhammad Amin. Dia bertanya, Assalamualaikum Doktor, apakah pemakanan yang kita kena kawal untuk elakkan daripada mendapat gout? Na'udzubillah min zalik. Terima kasih. Sekarang ni Muhammad Amin sekarang ni sangat cakna dalam isu pemakanan. Jadi dia tanya Datuk Doktor berkenaan dengan apa pemakanan yang untuk kita boleh ni lah. Satu, makanan yang kena elak, dan yang kedua, makanan apa? Kalau kita tengok senarai-senarai ataupun kita berjumpa lah, ramai pesakit-pesakit gout ni bila jumpa doktor, dia tanya doktor apa benda yang saya boleh makan. Bila pesakit-pesakit ni datang berjumpa saya tanya apa yang benda yang kamu diberitahu benda yang boleh makan. Oh doktor, saya dah tak makan ayam, saya tak makan daging, saya tak makan seafood, makanan saya adalah ayam saja. Sebab ayam adalah daging putih. Tapi gout saya tidak kontrol doktor. Saya tunjukkan senarai paras uric acid dalam setiap pemakanan. Saya tunjukkan kandungan daging ayam adalah 1.7 mg per gram. Sedangkan daging adalah 133 mg per gram. Mereka terkejut. Doktor macam mana ni? Jadi saya nak makan apa? Daging dah tak boleh makan, ayam tak boleh makan. Sebenarnya ini adalah kandungan makanan kandungan uric acid dalam makanan. Untuk kita tentukan mana yang boleh makan, mana tak boleh makan, kita kena tahu bila kita makan apa, kita dapat serangan. Sebab ada orang dia makan ayam berkilo-kilo, tak ada serangan, no issue. Tapi dia makan sambal petai dengan udang. Allahu Akbar, sedapnya. Seekor saja udang yang dia makan, malam nanti dia tak tidur. Maknanya walaupun udang tu kecil sikit, tapi dia sensitif. Macam saya dah ceritakan tadi, sensitivity. Ya. Jadi orang yang sensitif, dia kena tahu apa benda yang dia boleh makan, apa benda yang tak boleh makan. Tetapi kalau orang ini makan ubat colchicine secara regular, insya-Allah dia boleh makan benda ini dengan berdikit-dikit. Bukan tak boleh langsung. Sebenarnya colchicine ini membenarkan orang yang ada gout untuk makan benda yang dia tak boleh makan, tetapi dia tidak boleh makan terlalu banyak. Jadi dia punya penyelesaiannya adalah supaya dia boleh hidup secara normal, dia kena makan ubat colchicine. Gout no tadi. Colchicine ataupun gout no ataupun goutnin 0.6 mg ataupun 0.5 mg ini adalah jalan keluar untuk mereka yang sering dapat serangan gout. Tapi kita kena cek juga paras uric acidnya. Kalau paras uric acidnya memang melebihi daripada 450 mmol, memang dia kena makan ubat allopurinol. Jadi dua lah. Tapi ubat-ubat ni kalau dia dah tidak dapat ada attack selama 3 bulan, 6 bulan, ubat ni akan dikurangkan. Akan dikurangkan. Ada setengah pesakit saya, dia dah tak makan allopurinol, cuma makan colchicine alternate day ataupun 2 kali seminggu. Supaya dia hidup secara normal untuk makan benda-benda yang jarang-jarang yang dia suka. Okey. Datuk Doktor, berkenaan dengan makanan yang sesuai, pergi vegetarian lah. Vegetarian adalah ubat-ubat pemakanan secara vegetarian safe. Sebab lembu kambing semua tu tak pernah ada gout.
Okey, itu sebenarnya satu kesukaran nak dapat betul-betul vegetarian ni. Cuma saya tersentuh dalam isu di bulan Ramadan ni, apabila sebut tentang makanan, lebih-lebih makanan special, kita akan alert. Lebih-lebih Datuk Doktor sebut tadi berkenaan dengan udang pelas petai. Allah Subhanahu Wa Helio saya. Dia tengah umpama kalau orang azan ni nak azan maghrib dah ni, kan? Dalam situasi begini. Tapi soalan saya, adakah sekarang ni pesakit gout dia suka bagi statement daripada aku makan sikit biar aku makan banyak? Itu mitos ataupun fakta? Daripada aku makan udang tu sikit biar makan banyak lah. Sakit juga gout pun. Itulah masalahnya. Tak ada masalah dia nak makan sikit ke nak makan banyak. Kalau dia nak, benda tu nak jadi, dia memang jadi. Tetapi kalau memang di uric acidnya dah tinggi, selain daripada dia sengsara dapat gout, ialah uric acid yang tinggi tadi mendak dalam buah pinggang tanpa dia sedari, akan datang pada jangka masa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang, buah pinggangnya rosak. Kalau dah rosak, siapa nak donate buah pinggang? Atau siapa yang akan mengantar dia untuk pergi ke hospital 2 hari sekali untuk pergi dialisis? Kena fikirkan tu. Masalah gout ni sebenarnya bukan masalah jangka pendek, jangka panjang. Allah. 20 years, 15 years down the line. Dan kita dapati daripada semasa ke semasa bahawa pesakit gout adalah berisiko tinggi dapat serangan jantung. Kerana kaitannya dengan orang yang ada gout, 1/3 adalah mempunyai masalah high kolesterol juga. Allah. So itu dia punya kaitan jantung dengan gout. Okey. Takut juga dah hilang dah selera nak makan udang dengan petai. Jadi kita makan gaya banyak sikit. Okey, Datuk Doktor. Mungkin kita teruskan kepada soalan daripada Wan Hafiz. Dia masih bertanya lagi, punca penyakit kulit kering di sekeliling pinggang adakah berpunca daripada asid urik yang tinggi? Well, masalah kulit kering ni very general. Kita kena tengok pesakit kulit itu macam mana. Kalau kulitnya memang kering berkeping-keping, bila digaru keluar benda yang berkeping-keping, itu adalah psoriasis. Itu bukan adalah uric acid. Jarang uric acid kita boleh nampak dengan mata kepala kasar. Soalnya uric acid ni yang keluar pada dalam sendi, bila kita sedut dalam sendi itu warnanya macam krim susu, krim susu. Ataupun kalau air lutut ni terlalu banyak, bila kita sedut dan kita kumpulkan airnya macam sup telur. Bila kita goncang macam sup telur. Okey. Ini dia ada lagi sambungan daripada tadi. Dia sebut lagi, saya memang ada gout daripada banyak rentetan. Alhamdulillah. Saya memang ada gout. Akhir-akhir ini saya kencing tak lawas. Begitu juga buang air besar tak lawas. Adakah disebabkan oleh gout? Pertama saya tak tahu dia berumur berapa tahun, ya. Kalau lelaki dah berumur 50 tahun, 60 tahun, masalah kencing tak lawas untuk orang lelaki pada umur 50-an ke atas ni mungkin adalah faktor prostat. Dipanggil benign prostatic hypertrophy. Perlu melakukan pemeriksaan ultrasound untuk mengesan sama ada prostatnya besar, volumenya besar ke tidak. Kerana kalau memang ada masalah, kita boleh rawat ataupun kena berjumpa dengan urologis untuk dapatkan rawatan selanjutnya. Masalah konstipasi ni ataupun sembelit ini, itu faktor umur juga saya katakan. Bila kita sudah berumur, kita kurang minum air. Kenapa kita tidak suka pergi ke tandas? Bila kita suka tidak minum air tak cukup, najis kita jadi keras, jadi menyebabkan kita dapat constipate. Bila kita sembelit, kita bila berumur, kita senang dapat buasir. Jadi kena ingat,
bila kita dah berumur, pastikan yang kita minum air cukup, pastikan makanan kita ada serat supaya pembuangan najis kita adalah regular, teratur. Kalau tidak, kita akan mengalami masalah sampingan, sembelit, perut besar, perut sakit dan berak berdarah, buang air besar berdarah yang dipanggil buasi. Doktor, dinyatakan umur saya 44 tahun. Belum 50 lagi lah. Masih muda lagi lah. Mungkin 44 ni boleh juga kita katakan berisiko untuk dapat BPH, benign prostatic hypertrophy, kerana gout per se dia tidak menyebabkan kencing tak lawas kecuali ada batu pada pangkal saluran kencing. Tapi kalau ada batu pada saluran kencing, tuan tidak tunggu lama, tuan akan berjumpa doktor secepat mungkin. Kerana batu di pangkal di saluran kencing selalunya sangat sakit. Okey, mudah-mudahan menjawab soalan daripada Wan Hafiz berkenaan dengan apa yang dialaminya. Okey, doktor, kita teruskan lagi dengan soalan daripada MZYD. Doktor, ubat kalau saya nak sebut tadi, kalau kecil makan masa sakit sahaja atau makan setiap hari? Sebab ubat ni doktor klinik cakap bila cirit berhenti makan. Memang selalu saya akan ketawakan bila saya berjumpa dengan pesakit macam ni. Bukan saya katakan apa. Colchicine zaman era 70-an dulu, di mana kita ubat tahan sakit tak bagus, kita gunakan colchicine, makan setiap jam sebiji, ataupun kita load kadang-kadang orang tu dengan 3 biji, lepas tu setiap 2 jam makan, dan akibatnya orang tu akan dapat cirit. Bila dapat cirit, doktor kata suruh berhenti. Sebenarnya bukan begitu. Dulu kita gunakan colchicine ini untuk gunakan sebagai ubat tahan sakit, non-steroidal. Tapi bila kita gunakan sistem makan 3 biji, 4 biji, lepas tu bila cirit berhenti, dan sakitnya akan datang balik. Sebab bila dia dah cirit, dia jadi dehydrated. Bila dehydrated, uric acid lagi tinggi. So, goutnya akan berpanjangan. Sepatutnya sekarang makan colchicine sebiji sahaja dan teruskan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tak ada masalah. InsyaAllah. Colchicine macam saya terangkan tadi berfungsi untuk mengurangkan serangan, mengurangkan kekerapan supaya jangan kita kerap dapat suntikan ataupun makan ubat non-steroidal. Okey, maksudnya ubat ni pun namanya pelik. Kena sentiasa lah. Kena sentiasa ni lah. Dan doktor, kita melihat doktor ada sebut tadi berkenaan dengan gout sebagainya. Macam orang yang belum kena ni, yang belum, na'udzubillah min zalik lah, yang belum kena ni, na'udzubillah min zalik, gout ni dia ada tahap tak? Contohnya dia rasa sakit sikit, sakit banyak, sikit. Ada tahap-tahap tak gout ni? Kalau dia memang kena tu pakai betul-betul kena dah, sakit terus lah. Ke macam mana? Dia memang ada setengah pesakit dia punya simptom tidak severe, tidak teruk. Dia akan rasa ngilu-ngilu sikit-sikit saja. Tapi kalau kita periksa paras uric acidnya tinggi. Allah. Orang yang macam ni tidak memerlukan ubat tahan sakit yang terlalu banyak. Pertama, kontrol dia punya paras uric acid. Kita boleh bagi colchicine ataupun ubat yang ringan-ringan supaya jangan merosakkan buah pinggang. Ya. Tapi kalau gout yang dah teruk, dah kronik, tengok sini benjol, tangan benjol, nak pakai jarum pakai cincin tak boleh, nak pakai kasut tak boleh, sebab semua sendi-sendinya kena. Dan pesakit kena faham bahawa gout adalah adalah erosive arthritis. Maknanya radang sendi yang memakan tulang. Kalau sendi tu cacat, tulang tu boleh jadi, sendi-sendi tu akan jadi pendek. Ya, sebab uric acid ni adalah erosive arthritis. Kalau kita tengok X-ray, tempat sendi tu akan macam kena apple core, apple yang dah dimakan.
Dimakan oleh apa? Oleh synovium yang jadi radang kerana proses gout yang terjadi di situ. Oh, begitu. Okey doktor, adakah doktor boleh menjawab soalan ini? Wan Hafiz masih bertanya lagi, nak kepastian. Saya dah banyak klinik, dah pergi banyak klinik untuk ambil ubat allopurinol. Tapi cara makan sentiasa berbeza. Ada doktor suruh makan separuh biji sekali sehari saja. Ada doktor suruh makan 1 biji 3 kali sehari. Saya pun jadi confused. Mana satu saya nak ikut. Doktor nak jawab soalan ni atau tidak? Itulah sebabnya kalau nak jumpa yang doktor yang betul, kena jumpa yang arif. Ya. Kalau nak pergi dapatkan rawatan yang betul, pergi jumpa spesialis. Sebenarnya pakar-pakar rheumatologis tidak jarang sekali kita beritahu bahawa sakit kena makan ubat sampai satu hari 2 kali atau 3 kali. Kalau allopurinol tu boleh dia makan 300 mg sehari sekali dah cukup. Ya. Allopurinol makan sehari sekali sebab dosnya ada 2. Kalau orang tu belum pernah makan allopurinol, kita tidak tahu dia sensitif atau tidak sensitif, soalnya kita pakai low dose. Ya. Kita pakai low dose iaitu harus 100 mg. Kenapa allopurinol ni doktor sangat berhati-hati menggunakannya kerana dia setengah-setengah orang yang sangat sensitif pada allopurinol dia boleh dapat kesan sampingan iaitu boleh dapat Steven Johnson, satu keadaan di mana kulit mengelupas, masalah mulut mengelupas. Memang ubat ni sangat murah dan baik, tetapi kalau di tangan yang orang yang tidak arif dia boleh berbahaya. Itu sebabnya kalau sakit ni jadi confused, pergilah berjumpa dengan pakar rheumatologis untuk dapatkan penerangan supaya kita dapat monitor lebih baik. Alhamdulillah. Maksudnya konklusi daripada persoalan ini, kalau boleh kita refer pakar lah yang sesuai. Alhamdulillah hari ni kita bawa pakar sebenarnya. Itu yang agak seronok hari ni. Gout, kita nampak benda yang kecil. GOUT, gout. Senang dia sebut. Dia pun kita risau jadi go out. Itu na'udzubillah min zalik. Okey, jadi kita nak ubat. Jadi Wan Hafiz ni masih bertanya lagi soalan untuk dapat clear pemikiran dia. Adakah kristal asid ni yang ada pada sendi-sendi itu boleh hilang? Nak ubat dah ni, insya-Allah. Kalau kristal pada sendi itu sudah disaluti oleh kalsium, dia tak boleh hilang. Dia akan melekat dengan tulang dan itu yang akan boleh merosakkan lagi. Itu sebabnya kita sangat prihatin bahawa parasuric acid itu perlu dikurangkan bawah daripada 400 milimol supaya dia tidak keluar daripada saluran darah dan deposit dekat sendi tadi. Once dia dah merosakkan sendi, selalunya kita terpaksa potong, cangkul dan sebagainya untuk mengeluarkan dia. Uric acid kalau dah melekat dalam tulang memang susah nak hilang. Dia akan tambah teruk ada. Allahu Akbar. Jadi apa saranan doktor dalam isu ini? Dalam isu ini dia kena memperhatikan bahawa parasuric acid dalam badannya sentiasa rendah. Jadi untuk itu dia kena ambil darah dari masa ke semasa dan kontrol dia punya cara pemakanan, kontrol dia punya minuman. Jangan makan minuman yang bergas-gas ni, sebenarnya akan menambahkan parasuric acid dalam badan. Okey, alhamdulillah. Perbincangan hari ini sebenarnya saya nampak sangat menarik sebenarnya. Banyak input sebenarnya, input kepada pesakit sendiri, bahkan orang yang tak sakit pun sebenarnya perlu. Sebab apa? Sebab umur kita semakin meningkat kita tak tahu. Seperti mana Datuk Doktor sebut tadi, berkenaan dia kumpul, tiba-tiba umur 50 baru kena. Allahu Akbar. Nanti kita takut sebenarnya. Jadi alhamdulillah, kita harapkan gout ini, kita sekarang ni di bulan Ramadan, kita harapkan gout ini tidak menghilangkan mood raya kita. Dahlah raya kita pun boleh digambarkan sebagai PKP dah ni.
raya di rumah masing-masing. Kita risau nanti berlakunya waktu sahur, lepas tu berbuka kita balun semua, kita qada habis waktu kita lapar tengah hari tu. Boleh sehingga boleh menyebabkan gout dan boleh menghilangkan mood raya kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi kesihatan kita adalah tanggungjawab kita. Untuk sihat, maka kita kena jaga kesihatan kita, insya-Allah. Okey. Dia ada tanya lagi, doktor. Mungkin doktor nak jawab ke? Maaf, doktor banyak bertanya, tak ada masalah. Ada satu lagi, saya baru dapat dari doktor ubat Febuton. Febuton. Fungsinya sama dengan Perinol. Febuton ataupun Febuxstat adalah ubat yang terbaru yang ada di pasaran untuk pesakit-pesakit kronik. Sebenarnya untuk menurunkan paras uric acid dalam badan, selain secara dengan diet saja, kita ada 2-3 macam ubat. Lumrahnya ubat yang dipakai oleh hospital kerajaan adalah allopurinol ataupun Zaloric. Dosnya antara 100 mg hingga 300 mg. Kalau orang tu tidak ada masalah dengan ubat, tidak sensitif dengan ubat, dosnya boleh dinaikkan hingga ke level 1.2 gram. Tapi of books orang tak pernah tengok, tapi di mana hospital saya dilatih di London, di Bristol dulu, kita pernah pakai dos yang begini tinggi. Tapi hanya untuk mereka yang memang arif dalam bidang ini. Tapi kalau mereka tidak arif, dia memang tak, dosnya akan pergi 300 mg cukup once a day. Kalau obat ni tidak berkesan juga, dan orang ni tidak sensitif, kita boleh tukar pada satu ubat baru yang mana Febuxstat. Ada generik yang harganya yang lebih murah, itu Febuton, boleh diberikan. Ini tujuannya untuk mengawal profil, mengawal uric acid yang berlebihan dalam darah daripada mengumpul kat sendi-sendi, kat tangan ke, kat ibu jari ke. Bila makan ubat ni, kalau istiqamah, perlu, kalau merawat pesakit gout ni, pesakit kena istiqamah dalam perawatannya sendiri. Sebab kalau tak istiqamah, paras uric acid akan turun naik dan beliau akan sendiri sakit. Dan perlu istiqamah dengan pemantauan. Kalau dengan doktor yang biasa, kita akan ambil darah setiap kali dia datang, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Kita akan cek fungsi buah pinggang, di mana dalam komponen itu adalah paras uric acid, paras urea, kreatinin, sodium, potasium dan paras gula. Perlu diketahui bahawa fungsi buah pinggang dapat dikesan daripada situ. Kalau buah pinggangnya sedang merosot, kita akan dapati kreatininnya akan naik, uric acidnya ureanya akan naik, dan kita boleh buat korelasi. Kalau uric acid naik, kreatinin akan naik, EGFR akan turun. Kalau uric acid turun, kreatinin akan turun, EGFR akan naik. Jadi senang, kita boleh nampak adakah dia dalam tahap CKD1, chronic kidney disease 1, atau CKD2, CKD3 ataupun CKD5. Kalau CKD5, tiada maaf bagimu, maaf. Allah. Kena dari. Allahu Akbar. Alhamdulillah tadi. Okey. Saya rasa persoalan kita berhenti saja di situ. Saya mohon maaf sekali lagi kepada yang ingin bertanya. InsyaAllah boleh bersama dengan doktor di Hospital Pakar Islam. Doktor sentiasa ada untuk memberi nasihat dan perkembangan, insyaAllah mudah-mudahan. Sekali lagi diucapkan terima kasih banyak-banyak doktor dan ustaz sama-sama. Okey, dan mudah-mudahan beri kesembuhan. Okey, kita di akhir siaran doktor. Alhamdulillah, sebenarnya kita hampir sejam lebih ni untuk bersiaran pada petang ini. Saya rasa isu yang subhanallah, nampak seperti mana saya sebut tadi, hurufnya GOUT. Ada 4 huruf je saja, tapi dia boleh menyebabkan kesannya seperti mana doktor sebut, jangka masanya sangat panjang.
kesannya. Okey, dan itu perbincangan kita pada petang ini. 1 jam lebih kita berbincang dan ada beberapa input yang banyak yang kita boleh congkir dan jadikan ikhtibar pada diri kita, pada orang yang sihat dan kepada orang yang sakit lah mudah-mudahan. Dan yang terakhir sekali, mungkin doktor ada nak bagi pesanan dalam yang terakhir untuk segmen ini untuk masyarakat di luar sana untuk jaga kesihatan ataupun Ramadan macam mana doktor? Dipersilakan. Ya, sebelum kita mengakhiri perbualan santai kita pada petang ini, gout memanglah isu yang very common. Topik yang biasa dibincangkan. Di mana saya pergi, kalau dia orang tahu saya doktor, dia akan tanya pasal gout. Dan kalau kita berbincang di tepi jalan, salah seorang berbincang pasal gout, ramai orang akan menyampuk. Dan banyaknya mitos-mitos yang diberikan dan benda ini tidak menjemukan. Memang sangat hot di mana-mana pun. Tetapi bila tuan-tuan dan puan-puan telah mendengar sedikit sebanyak penerangan tadi, apa yang saya harapkan ialah kalau kita memang pesakit gout yang regular, kita kena perhatikan bahawa sakit itu tidak jadi masalah, tetapi yang kita masalahkan ialah buah pinggang kita ni baik atau tidak. Jangka masa panjang, adakah kita bersedia untuk pergi dialisis? Kalau kita bersedia nak pergi dialisis, tak payahlah jumpa doktor, buatlah apa yang kita nak. Tetapi kalau kita rasa bertanggungjawab pada diri kita, bertanggungjawab pada anak isteri kita, maka kita perlu menjaga kesihatan kita. Sebab badan kita, jasad kita ini adalah anugerah Allah dan Allah memberikan kita otak untuk kita berfikir dan kita mesti jagakan dan kembalikan badan kita sebaiknya sebelum kita pergi menemui Allah. Jadi pada bulan Ramadan ataupun pada musim hari raya nanti, kalau kita memang pengidap gout, berhati-hatilah dengan makanan-makanan yang mengandungi paras uric acid yang tinggi. Kalau kita tahu bila kita makan benda-benda tu dia akan mencetuskan serangan gout, kita elakkan. Tidak makan benda tu tidak menjadi masalah. Sebab banyak pilihan. Allah bagikan kita macam-macam pilihan di dunia ini. Ya, jadi jangan sebab tak makan udang, sambal tumis dengan petai tadi kita boleh mati, tak ya. Banyak pilihan kita. Jadi jaga pemakanan, jaga minuman, pastikan kita ada exercise dan tidak melakukan aktiviti yang boleh merosakkan sendi, kerana kalau dah sendi kita rosak dapat gout selalunya ada masalah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Haji Muhammad Syahdan Syahid yang merupakan pakar perubatan rheumatologi di atas perkongsian pada petang ini. Mudah-mudahan beri manfaat yang besar sebenarnya kepada kita dalam kita menjaga kesihatan kita. Dan sekali lagi penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Doktor dan kepada para pendengar yang sudi mendengar dan berkongsi rasa, tidak malu untuk berkongsi rasa, dan sebenarnya benda ini memberi input yang besar kepada para pendengar yang lain, insya-Allah mudah-mudahan. Dan untuk itu sekali lagi saya sebut, iaitu insya-Allah kita akan cuba buat siaran segmen ini untuk kita teruskan isu-isu kesihatan, untuk kita sebenarnya isu kesihatan ini untuk kita jaga sama-sama insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Doktor dan kepada semua para pendengar. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kekurangan itu datang daripada Allah, disandarkan kepada diri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.